Dutch Lady Milk Industry Berhad yang menjalankan perniagaan sebagai Dutch Lady Malaysia yang merupakan salah satu pengeluar susu lembu dan produk penesu di Malaysia yang kita tahu ia telah ditubuhkan pada tahun 1963. Syarikat Dutch Lady sebelum ini di bawah Royal Freshline Foods, sebuah syarikat koperasi multinasional yang berpangkalan di Belanda. Dutch Lady Malaysia yang kini merupakan anak syarikat Freshline Cam-In yang telah ditubuhkan pada Disember 2008 hasil pergabungan antara Freshline Foods and Campina. Syarikat ini juga bermula sebagai Pacific Milk Industry Malaya sedia Berhad pada 28 Mei 1963 di mana ia telah ditugaskan untuk menghasilkan susu pekat manis di kilangnya di Petaling Jaya, Selangor yang kini menjadi kemudahan pengeluaran pertama Freshline Foods di luar Belanda. Ia juga telah diperbadankan sebagai sebuah syarikat berhad saham gabungan swasta dan bermula dengan pengeluaran hanya susu pekat sebelum berkembang ke produk penesu. Pada 24 September 1968, syarikat itu menjadi syarikat susu pertama yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur dan Singapura. Begitu juga menjelang 1975 menukar namanya kepada Dutch Baby Milk Industry Malaya Berhad, dan juga kita tahu pada tahun 2011 Dutch Lady Malaysia dilaporkan sebagai pemimpin bahagian pasaran terbaik dunia sehingga sekarang. Objektif bagi syarikat ini ialah untuk menyediakan pemakanan yang bernutrisi untuk negara dan terus membantu membina Malaysia menjadi negara yang lebih kuat, atau lebih dispesifikkan tujuannya untuk mengkhasiatkan dunia dan manusia sejagat dalam setiap peringkat kehidupan. Syarikat Dutch Lady juga mempunyai misi yang tersendiri, iaitu membantu rakyat Malaysia terus maju dalam kehidupan dengan pemakanan penesu yang dipercayai. Manakala visi yang dimiliki oleh syarikat Dutch Lady ialah mengukuhkan lagi kedudukan mereka sebagai syarikat penesu yang terbaik. Sebagaimana yang anda tahu, POLC merujuk kepada P Trading, O Organisation, L Leading dan juga C itu Controlling. POLC ini digunakan secara meluas di dalam syarikat-syarikat tertentu untuk memastikan pengurusan mereka berjalan dengan lancar. Okey, sebagai contoh, Dutch Lady menggunakan POLC ini di dalam sistem pengurusan mereka, di mana P itu planning ataupun perancangan. Mereka menetapkan sesuatu matlamat dan cara untuk melaksanakan bagi mencapai matlamat tersebut. Hal ini sebenarnya menentukan hala tuju syarikat mereka, sama ada ke arah yang baik ataupun ke arah yang tidak baik. Dan selepas mereka mempunyai matlamat, mereka hanya perlu merancang bagaimana untuk mereka mendapatkan matlamat itu. Sebagai contoh, mereka menetapkan sasaran menjelang sebelum tahun 2020 bahawa mereka ingin meningkatkan bekalan susu tempatan dalam negara Malaysia. Dan bagaimana mereka melakukan matlamat tersebut? Mereka melakukan matlamat tersebut dengan menggunakan program farmer to farmer, iaitu satu komitmen jangka panjang di mana mereka meningkatkan bekalan susu daripada susu tempatan berdasarkan petani untuk membina perniagaan dan mampu meningkatkan kehidupan mereka. Hal ini secara langsung telah meningkatkan lagi pengeluaran susu di dalam negara kita. Kedua adalah pengorganisasian, melibatkan pembahagian tugas, pengkelompokan tugas ke dalam jabatan dan penyerahan kuasa dengan tanggungjawab yang mencukupi dan peruntukan sumber di seluruh organisasi untuk mencapai matlamat bersama. Sebagai contohnya, kita dapat melihat syarikat Dutch Lady begitu teratur melihat pengambilan pekerja mereka, iaitu berkemahiran tinggi dan juga menguasai bidang mereka tersebut. Sebagai contoh, Dutch Lady mengisi hierarki yang jelas antara pihak pengurusan, iaitu pengurusan pengarah jualan, pengarah keseluruhan rantai, human resource dan juga berkaitan dengan pelanggan. Yang ketiga ialah leading, iaitu memimpin. Ini adalah konteks ini adalah untuk memotivasi pekerja. Di sini kita dapat lihat
Dash Lady mendelegasikan untuk meningkatkan dan pengetahuan kemahiran global melalui tenaga kerja mereka terdiri daripada individu yang bersemangat bercita-cita tinggi dengan asas budaya yang kukuh. Mereka berbangga untuk membanggakan pekerja yang paling berbakat untuk mencapai kejayaan. Dan tambahan pula, Dash Lady ini mengenakan allowance yang tinggi jika ada di antara pekerja mereka memberikan komitmen yang baik dalam syarikat mereka. Dan hal ini menyebabkan mereka lebih bersemangat untuk melakukan pekerjaan. Ini adalah cara antara leading yang betul yang patut dilakukan oleh ketua ataupun leader dari syarikat tersebut. Yang terakhir ialah mengawal. Mengawal ini merujuk kepada memantau prestasi dan memantingkan matlamat dan mengambil tindakan pembetulan seperti yang diperlukan jika ada di antara matlamat tersebut tidak dapat tidak mencapai target mereka. So, tahun ini mereka mencapai keuntungan lebih kepada 20 juta million contoh, dan jika pada tahun ini juga target tersebut tidak dicapai, mereka perlu menganalisis balik, mereka perlu menyelidik balik bagaimana mengapa perkara ini berlaku, mengapa perkara target mereka itu tidak kesampaian, dan di mana menurut pengurusan iaitu Ramjet Kaur-Wirik yang telah merancang beberapa tindakan untuk memastikan Dash Lady berada dalam keadaan yang baik dalam jangka panjang, dan dia menegaskan bahawa prestasi syarikat pada tahun 2022 agak memberangsangkan dan syarikat Dash Lady bersikap optimistik terhadap jenama tersebut. Baiklah, setiap syarikat ataupun pasaran yang ada dalam dunia ini tidak akan lepas ataupun tidak akan dapat lari daripada pesaing-pesaing utama lah. Kita dapat lihat bahawa syarikat Dash Lady ini terdapat beberapa pesaing. Antara pesaingnya adalah syarikat Nestle dan juga syarikat Fraser and Neff Holding Berhad, iaitu syarikat FNN. Yang pertama, syarikat Nestle. Baiklah, Nestle Malaysia merupakan sebuah syarikat yang sudah bertapak lebih 100 tahun yang lalu, bermula dengan tahun 1912 sebagai Anglo-Swiss Condensed Milk Company di Pulau Pinang dan kemudiannya berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1939 sesuai dengan pertumbuhan dan pengembangan perniagaan. Nestle Malaysia kini mengendalikan 6 kilang, mengganti lebih 5,000 orang dan mengeluarkan lebih 500 jenis produk yang diakui halal oleh JAKIM. Oleh demikian, banyak jenama yang utama termasuk Milo, Maggi, Nescafe dan KitKat menjadi kegemaran Malaysia. Kini telah menjadi suatu keperluan bagi setiap isi rumah yang ada di Malaysia sejak turun-temurun dan telah dikaitkan sebagai suatu produk wajib bagi alam Melayu sejak zaman berzamanlah. Seterusnya, pesaing lain bagi syarikat Dash Lady adalah syarikat Fraser and Neff Holding Berhad. Syarikat Fraser and Neff Holding Berhad ataupun lebih dikenali sebagai syarikat FAN ialah sebuah syarikat pemegangan pelaburan yang berpekalan di Malaysia. Anak-anak syarikat ini mengeluarkan dan menjual minuman yang berasaskan produk yang berasaskan minuman ringan, tenusu, bekas kaca, serta mereka juga menyediakan perkhidmatan pembangunan dan pengurusan hartanah. Oleh kerana pada tajuk ini, pada skop pembincangan kita pada produk dan penjualan bagi setiap syarikat. Okay, bagi syarikat FNN, mereka ni terkenal dengan segmen minuman ringan, yang mana mereka menawarkan minuman ringan yang berasaskan bikarbonat, minuman isotonik, minuman Asia, teh, jus dan minuman tenaga. Syarikat FNN ini dikatakan boleh juga menjadi pasaing utama bagi syarikat Dash Lady kerana mereka juga mengeluarkan produk yang berasaskan minuman, seperti Dash Lady yang mengeluarkan produk yang berasaskan susu. Syarikat Dash Lady mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, kelebihannya adalah produk yang berkualiti tinggi. Seperti yang kita ketahui, syarikat Dash Lady merupakan syarikat yang mengeluarkan produk tenusu yang berkualiti tinggi. Hal ini adalah kerana segala proses yang dibuat bagi menghasilkan tenusu ini mempunyai penjagaan yang ketat dan teliti dari penjagaan ladan sehinggalah dalam sektor perkilangan. Sebagai contoh, haiwan seperti lembu ini telah dikawal dan diselia menggunakan suntikan antibiotik. Dalam sektor perkilangan pula, segala prosedur dalam menghasilkan pelbagai susu yang berkualiti juga dititik beratkan oleh syarikat ini, antaranya penggunaan inovasi dan penyelidikan. Mereka terus melakukan perubahan dan
inovasi bagi mencipta produk yang berkualiti tinggi dalam penyediaan produk mereka dengan mengambil aspek perkembangan isu semasa yang berkaitan saiz dan pemakanan. Kelebihan yang kedua adalah reputasi dan kepercayaan. Reputasi dan kepercayaan amat penting kepada dalam mana-mana syarikat yang menyediakan produk makanan dan minuman. Tidak kira apa jenis produk yang dikeluarkan akan mendapat tempat di kalangan masyarakat setempat. Hal inilah yang menjadi kelebihan kepada syarikat Dutch Lady dalam mengembangkan potensi menjadi syarikat pengeluaran tenusu terbesar di dunia. Menurut portal rasmi syarikat Dutch Lady, syarikat ini mendapat pelbagai penghargaan daripada agensi pelbagai dunia, antaranya di Malaysia. Seterusnya, sejarah Dutch Lady yang membuka cawangan di Malaysia telah mendapat maklum balas yang baik dalam kalangan masyarakat, tidak kira di kalangan kanak-kanak sehinggalah pada peringkat usia emas. Produk ini mudah didapatkan di pasaraya dan di kedai yang berhampiran. Pelbagai jenis warna dan rasa susu yang dihasilkan telah menarik minat rakyat terhadap produk ini kerana mempunyai banyak pilihan untuk dicuba. Kelemahan yang ada pada syarikat ini adalah ketergantungan terhadap produk utama. Seperti yang kita ketahui, syarikat Dutch Lady terkenal dalam mengutamakan produk tenusu seperti susu, yogurt dan apa yang berkaitan dengan susu. Menurut berita harian online, mereka sangat bergantung kepada keberhasilan dan permintaan pelanggan terhadap produk mereka. Hal ini mungkin memberikan risiko kepada potensi syarikat berkenaan dalam mengembangkan dan membuat inovasi terhadap produk mereka. Hal ini dikatakan sedemikian kerana seiring berubahnya zaman, keperluan dan kehendak masyarakat mungkin turut berubah dan dari masa ke semasa. Justru ada firma-firma yang baru mungkin turut bersaing dalam menghasilkan produk yang sama tetapi lebih berkualiti. Kelemahan yang kedua ialah persaingan dan masalah isu semasa. Syarikat yang berasaskan tenusu merupakan syarikat yang popular dan mempunyai permintaan yang tinggi, terutamanya di Malaysia. Seperti yang kita lihat, banyak syarikat yang berkaitan tenusu di Malaysia, antaranya Farm Fresh Berhad. Syarikat Farm Fresh merupakan syarikat persaingan berat kepada syarikat Dutch Lady ini kerana syarikat ini juga mempunyai tenusu yang cukup berkualiti dan merupakan produk yang hangat di pasaran. Hal ini dikatakan demikian kerana Ketua Pegawai Operasi Farm Fresh iaitu Encik Azmi Zainal mengemumunkan bahawa syarikat beliau bakal menjadi syarikat pengeluar tenusu pertama negara yang akan dicatatkan di Bursa Malaysia pada tahun 2020. Persaingan semakin cukup berat dihadapi syarikat Dutch Lady kerana menurut sinar harian pada tahun 2022 yang lepas, syarikat Farm Fresh telah memenangi anugerah Platinum dalam kategori minuman tenusu di Brand Putra Awards 2022. Hal ini bermaksud syarikat ini telah dinobat menjadi pilihan rakyat Malaysia buat kali yang kedua selepas kemenangan mereka pada tahun 2021, iaitu pada tahun yang sebelumnya. Selain itu, syarikat Dutch Lady juga menghadapi cabaran yang agak sukar berikutan negara kita telah menghadapi pandemik COVID-19. Seperti yang kita ketahui, banyak syarikat dan sektor perkilangan yang terpaksa diberhentikan beroperasi serta-merta akibat pandemik ini. Hal ini turut menjejaskan syarikat Dutch Lady terutamanya dari segi keuntungan. Syarikat ini mengaut keuntungan bersih pada tahun 2020 sebanyak 22.73 juta dan jumlah ini berkurang kepada 16.80 juta pada tahun 2022. Di samping itu, syarikat ini juga mempunyai beberapa masalah yang berkaitan pengeluaran dan kualiti produk tenusu mereka. Pada tahun 2018, terdapat beberapa aduan yang menular di dalam media sosial mengatakan bahawa produk tepung susu yang dijual oleh syarikat ini didapati rosak dan beracun yang membahayakan kesihatan bayi dan kanak-kanak seperti simptom cirit-birit. Walaupun hal ini telah dimaklumkan palsu oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah yang merupakan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia pada masa itu. Walau bagaimanapun, hal ini telah menjejaskan kepercayaan dan permintaan pelanggan terhadap syarikat tenusu tersebut.
Terdapat 4 bahagian bagi perancangan masa depan syarikat Touch LED, iaitu inovasi produk, pengembangan pasaran, keberlangsungan dan tanggungjawab sosial. Hanya sekali ada teknik pemasaran dan promosi jenama. Bahagian pertama bagi inovasi produk adalah perasan portofolio. Touch LED dapat mempertimbangkan untuk mengembang sebagai produk susu yang lebih beragam. Misalnya, mereka dapat merancangkan susu bebas laktosa. Selain itu, mereka juga dapat memperkenalkan produk berasaskan tenusu seperti serbuk, albumen, kevin atau keju. Seterusnya, pembungkusan. Touch LED dapat menyesuaikan pembungkusan produk mereka dengan hari perayaan. Contohnya, pada tahun baru Cina, mereka dapat menambah warna merah dalam pembungkusan produk mereka. Bahagian pertama bagi pengembangan pasaran adalah pengembangan pasaran internasional. Touch LED dapat melakukan penyiasatan kepada pasaran internasional yang mempunyai peluang untuk mendapat keuntungan. Mereka dapat melakukan penyiasatan terhadap pasaran-pasaran untuk mengenapati negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi supaya meningkatkan selamat dan keuntungan syarikat. Seterusnya, fokus kepada segmen pasaran baru. Touch LED dapat meneroka segmen pasaran yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Misalnya, susu untuk orang dewasa atau susu dengan tambahan nutrisi tertentu yang dapat menarik perhatian masyarakat yang lebih tua. Bahagian bagi keberlangsungan dan tanggungjawab sosial adalah proses pengelolaan masa alam. Touch LED dapat menamaikan colak pengeluaran yang lebih ramah lingkungan. Mereka dapat melapor dalam sumber tenaga yang boleh diperbarui seperti panel solar atau sistem tenaga angin. Seterusnya, penempatan komedi. Touch LED dapat menjalankan program tanggungjawab sosial yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, mereka dapat menjalin perkongsian dengan organisasi yang mementing nutrisi atau yayasan kesehatan anak untuk memberikan sokongan dan bantuan kepada keluarga yang diperlukan. Bahagian bagi teknik pemasaran dan promosi selama adalah peningkatan usaha pemasaran digital. Touch LED dapat mengadakan berbagai program terkini di media sosial dan platform digital untuk memperoleh pelanggan yang lebih luas. Contohnya, resmi dengan menggunakan produk mereka atau video mengenai kebaikan nutrisi susu. Bagian kedua adalah program pendidikan dan kesetaraan. Touch LED dapat mengadakan program pendidikan yang mampan untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman pelanggan tentang manfaat nutrisi susu. Seterusnya, penekanan kualiti produk. Touch LED dapat terus mempromosi standard kebersihan dan kualiti produk mereka, yaitu dengan rekod proses pengelolaan produk mereka. Dan mereka dapat menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan kualiti produk yang lebih tinggi supaya dapat membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk Touch LED.